Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sallim. Kaidah kelima ya. Ini kaidah 40, kaidah kelima. Tasarruful imami. Tasarruful al-imam. Tasarruf, apa ada tasarruf? Tasarrufu tindakan, tindakan. Tasarrufu tindakan. Al-imami, al-imami, imam, pemimpin, khalifah. Tasarruful imami al-imam, makna ini kita lihat al-imamatul uzma, ke imam tertinggi, bukan imam salat ya. Ini bukan salat, ini imam, kita tahu imamul uzma, mana imam si pemimpin. Tasarruful imami ala ar-ra'iyati, ala ar-ra'iyati, ke atas ra'iyati, rakyat. Dapat ya? Ala ar-ra'iyati, ala ar-ra'iyati, ke atas rakyat. Tasarruful imami ala ar-ra'iyati, ke atas rakyat. Manutun, manutun, manutun. Apa makna manutun? Asalnya mana? Anak ayun itu manutun ni dikelilingi. Mana? Jadi kata mana? Berdasarkan, berdasarkan. Manutun, berdasarkan. Manutun, berdasarkan. Tasarruful imami ala ar-ra'iyati manutun, manutun, berdasarkan. Bil maslahati, bil maslahati, bil maslahah, dengan kepentingan. Mana? Kepentingan semua pihak. Bil maslahati, kepentingan semua pihak. Tasarruful imami ala ar-ra'iyati manutun bil maslahati. Ini kaidah kelima. Tindakan imam dalam memimpin rakyat ini, mana khalifah memimpin berdasarkan dengan maslahat kepentingan. Sebab itu dalam Islam kepimpinan fardu kifayah. Siapa nak kaya jangan jadi pemimpin dalam Islam. Siapa nak kaya jangan jadi pemimpin. Sebab tasarruful imam bil ra'iyah manutun bil maslahah, berdasar maslahah. Sayyidina Abu Bakar apabila dilantik jadi khalifah, dia lantik saja, esoknya dia bawa apa? Dia gandum, dia pikul karung kainnya. Jumpa orang tukang jalan, ke mana? Aku nak pergi menjual tu untuk nafkah anak-anak aku. Habis saya pada urus rumah dia orang lantik khalifah, habis saya pada pergi makan anak aku. Bagi Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Abu Bakar dia khalifah, Abu Bakar kan, dia bawa lah karung sebab dia peniaga. Jadi jumpa Sayyidina Umar punya lah, ke mana kau nak pergi? Aku nak menjual untuk ni. Habis saya pada urus rumah ni. Habis kalau tak mereka, saya pada pergi makan anak aku. Jadi sebab tu, waktu itu Umar suruh ambil Baitul Mal bagi untuk Abu Bakar, makna nafkah keluarganya, sebab dia untuk urus umat. Yang sebab tu, nak kaya dalam Islam bukan jadi pemimpin. Sistem politik Islam, nak kaya jangan jadi pemimpin. Sebab apa? Allah Rasulullah sebut, innakum satahrisuna 'ala al-imarah. Kamu akan berburu, kamu akan tamak dalam kepimpinan. Wa innaha lanadam, dia merupakan penyesalan. Kamu tak mampu jadi Abu Bakar, kamu tak mampu jadi Umar, kamu tak mampu jadi Utsman, kamu tak mampu jadi Ali, kamu tak mampu jadi Umar bin Abdul Aziz. Innakum satahrisuna 'ala al-imarah, kamu akan berebut, kamu akan tamak kepimpinan. Wa innaha lanadamah, dia merupakan penyesalan. Fa ni'mal murdi'ah, sebaik-baik ibu yang menyusukan anak. Wa bi'sal fatimah, seburuk-buruk ibu
yang melepaskan anaknya daripada menyusukannya. Apa maksudnya? Budak-budak kalau menyusu, subhanallah, biarpun dia kenyang, tetap dia nak menyusu juga sampai terkeluar daripada mulut dia, kenyang sangat. Dia seronok dia menyusu. Tetapi cukup 2 tahun, ibu dia nak bagi dia berhenti menyusu. Macam mana dia buat? Tetap boleh kan? Tak payah aku menyusu ya, besar sudah kau. Mana ada dia mau? Ibu dia tidur, dia pergi curi-curi menyusu. Terpaksa isteri buat apa? Ibu dia buat apa? Cari akar bakar wali, letak di puting susu dia. Dia menyusu sampai mana? Susu pahit sedap. Itu pun tak berhenti lagi. Nasib baiklah tak boleh tak racun. Kalau tak racun mati anak. Tak boleh menyusu. Anak mati, bapak dia pun mati. Okay. Jadi fabi'sal ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Seburuk-buruk fabi'sal murdi'ah. Sebaik-baik ibu yang sebab apa? Begitulah kepimpinan. Sewaktu dia memimpin, seronok dia. Cukup tempoh dia turun, nah, tak payahlah kau sebut buat demonstrasi suruh turun. Mana mau turun tu? Tak payahlah suruh turun. Allah sebut wabi seperti nak bayi, dia tak mau lepaskan berhenti menyusu. Begitulah pemimpin kalau suruh takhta, dia tak turun sendiri. Mereka benar-benar terpaksa betul, tak ada jalan lain, sudah habis dah. Kalau ada 100 jalan, 99 jalan dia kena keluar, satu saja dia boleh bertahan, tetap dia pegang satu. Malaikat 100 jalan ni semua tak ada, dia kena turun, baru dia turun. Kalau boleh bertahan, tetap dia bertahan. Bagaikan anak wa bi'sal Fatimah, seburuk-buruk ibu yang menyusukan, yang memisahkan. Sebegitulah. Seperti budak-budak 2 tahun susahnya melepaskan susu ibunya, begitulah. Susahnya apabila diberi kepimpinan dan lepaskan. Sebab itu dalam Islam dia fardu kifayah. Dia fardu kifayah sebab tak ada imam. Macam mana? Nah, kita sekarang dia jadi orang sebab tak ada. Ini solat apa Jumaat sekali adzan, ini 2 kali adzan. Tasarruful imam, ini apa ni? Tindakan imam birra'iyati manut bil maslahah. Al-ra'iyati kata rakyat manut bil maslahah, berdasarkan maslahat. Sayyidina Utsman bin Affan di Mina, dia salat zuhur 4 rakaat. Dia salat, dia khalifah. Sayyidina Utsman dia sampai ke Mina, dia salat zuhur 4 rakaat. Jadi Abdullah ibn Mas'ud, demi Allah dia kata, aku tak pernah tengok Rasulullah solat di sini di Mina ni 4 rakaat. Dia buat qasar saja, zuhur 2, asar 2. Tak pernah Rasulullah sembahyang 4 rakaat di Mina sewaktu hari tasyrik kan. Dia kata tak pernah, Allah Rasul kata aku tak pernah tengok Rasulullah solat 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, tapi Utsman dia buat 4 rakaat. Jadi macam mana Abdul Mas'ud itu? Dia lawan dia. Dia lawan. Dia sebut aku dia tentang hadis, aku tak pernah tengok Rasulullah solat 4 rakaat. Dia solat 2 saja. Tapi Utsman buat 4. Berapa rakaat Abdul Mas'ud solat? Berapa rakaat? Berapa rakaat? Ini macam nak faham sahabat faham Islam. Berapa rakaat? 2 rakaat kan? Dia sebut tak pernah aku tengok Rasulullah solat 4 rakaat. Dia solat berapa rakaat? 2 ke 4? Dia solat 4. Biarpun dia nampak Rasulullah 2, sebab waktu itu Utsman adalah khalifah. Sebab apa? Dia letakkan sepenuh kepercayaan mereka. Utsman ditanya bukan dia buat begitu. Sedangkan Rasulullah buat 2 saja. Banyak riwayat. Satu riwayat dia kata apa? Aku tengok, aku dengar sampai telinga. Orang Yaman mereka balik ke negeri mereka, mereka solat zuhur 2 rakaat. Mereka kata kami pergi ke Mekah dulu, kami tengok para sahabat solat 2 rakaat saja. Sebab apa? Masalah. Banyak riwayat ada kata sebab dia kahwin situ. Tapi imam dia buat tindakan berdasarkan masalah. Sebab kalau ada imam, tak ada sudah masalah sebelum subuh, tak ada subuh, tak ada. Kalau ada imam ni, imam sebut sebab itu kita sebut tadi. Ra'yal imam yahsibul al-khilafat. Apabila imam memilih satu pendapat, dia akan mematahkan, menghilangkan semua perselisihan.
Jangan kau bagi hujah. Sama lah Ibn Abbas kan. Masalah apa? Dia sebut masalah apa? Dalam Farid. Ingat lagi. Dia kata apa? Walladhi akhsa adada. Demi Allah, yang dia tahu berapa bilangan pasir. Dia tidak menjadikan harta nisfan wa sulusan. Demi Allah, Allah tidak pernah menjadikan 1/2 campur 1/2 campur 1/3 sama dengan 1. Masalah apa tu? Mubahalah. Tapi waktu Umar, dia apa? Dia diam saja. Sebab apa? Sebab Umar khalifah. Ijtihad, itu ijtihad. Ini orang tak faham Islam. Okey. Semua imam-imam sewaktu zaman Utsmani, apa mazhab rasmi? Hanafi. Jadi semua peraturan undang-undang semua disebarkan apa? Dia sebut, dia bagi apa? Dia ada keluar buku untuk apa? Semua khadi-khadi di bawah mazhab Hanafi. Jadi nak kahwin pun perempuan sendiri kahwinkan diri dia. Nanti kalau mazhab Syafi'i dia balik kahwin di rumah, balik kahwin dekat. Tapi untuk rasmi semua kahwin, perempuan sendiri kahwinkan diri. Sebab apa? Mazhab Hanafi tak perlukan wali dalam perkahwinan. Sebab apa? Bagi dia mazhab Hanafi perempuan tak perlukan wali. Sebab apa dia sebut? Sedangkan harta benda dia, duit dia perlu minta izin wali kan untuk beli barang. Perlu wakil orang yang untuk beli barang. Ini diri dia. Duit dia bawa, apatah lagi dia beli barang. Itu mazhab Hanafi. Wali berapa dia? Itu urusan diri dia. Dia beli, okey, dia nak beli barang dan harta benda dia. Perlukah kebenaran wali? Dia nak pergi beli barang, perlu minta izin wali? Tak perlu. Harta benda apatah lagi diri dia. Ini diri dia. Dia boleh beli barang diri dia. Ini pendapat apa? Hanafi. Sebab tu perempuan sendiri kahwinkan diri dia. Ini mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi tak masalah. Itu imam dan imam mazhab Hanafi kita. Tapi itu kau tak beli, kau balik rumah, kau kahwin dan balik. Kau ada wali saksi kan? Cuma begitu juga. Cuma kadang-kadang dia sebut sudah kawasan ni, okay, Hijaz Syafi'i, okey, Afrika Maliki, imam dia Maliki. Tapi mazhab secara keseluruhannya mazhab Hanafi. Begitu, dia buat begitu. Kawasan-kawasan dia begitu. Ini kawasan Hijaz Syafi'i, Afrika Maliki, Hanafi. Sebab tu pendapat imam ni dia akan menyelesaikan semua perselisihan. Jadi kalau imam semua imam-imam sunut semua. Tak ada seorang. Siapa lawan haram. Siapa nak kunut juga ada. Siapa tak mau kunut berdosa. Berdosa sebab apa? Sebab apa? Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Dan ulil amri, Allah perintah untuk taat mereka. Sebab apa? Sebab apa mereka buat itu, kita bagi kepercayaan mereka untuk memimpin kita. Tindakan mereka untuk kepentingan semua umat Islam. Jadi kau pegang. Sebab itu kita berbalas sekarang. Ini pegang tak, kunut ada. Ini pegang tak ada kunut. Masjid ni, dan itu masjid tak ada kita pergi, takut tak ada kunut tu. Masjid ni tak ada, baru bila masjid tu. Itu saja. Imam semua betul. Ataupun dia kata sekarang kita pegang mazhab Ahmad, tak buat kunut. Semua masjid tak buat kunut. Buat kunut, dia berhak untuk terima takzir. Sebab apa? Sebab tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Dia berdasarkan pada maslahat. Ini benar prinsip cukup penting dalam Islam. Apa imam perintah? Sebab apa? Sebab imam juga bukan sembarang kena nanti. Mereka ada ahli ijtihad, orang yang boleh berijtihad tentang hukum. Ini imam dan Islam. Imam dan Islam mereka mampu berijtihad. Okey. Kalau imam dan sebab tu apabila Sayyidina Utsman perintah azan 2 kali. Ada sahabat akan memakan. Dia perintahkan azan 2 kali. Ada ke sahabat? Zaman Rasulullah sekali saja. Mengapa Utsman pun dia buat 2 kali? Bid'ah imam. Tak ada siapa berani. Sebab mereka faham Islam. Yang tak faham sekarang bunyi bid'ah. Yang tak faham Islam, yang faham Islam, bab solat, puasa sikit. Bab solat, itulah. Kemudian puasa masuk bab apa? Dia bawa pendapat saya sebut kemarin itu. Pendapat Syah Ibn Abbas, perempuan mengandung tak payah qada puasa. Itulah dijajah.
Sedang berdoa tu ulama kita dah tahu sudah, tapi apa? Dia suka jaga benda-benda yang benda syaz. Benda tu memang sabit. Kalau kita mengapa dia tahu pendapat Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair saya apa perempuan ditalak 3 tak perlu kahwin lagi. Boleh terus kahwin selepas habis iddah, boleh kahwin balik dengan suami dia. Mana apa betul tidak? Perempuan ditalak 3, pendapat Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Said, 2 orang ni. Perempuan diceraikan talak 3, tak perlu bersetubuh dengan suami dia kedua. Mana lepas akad nikah, suami kedua dia kahwin, tak perlu bersetubuh, boleh kahwin balik dengan suami dia pertama. Pendapat siapa? Sa'id bin Jubair. Ulama tahu mana tu, tapi berapa syak, sebab tu ulama tak sebarkan. Sekarang dia suka bawa apa? Dia jajah pendapat kan? Ganjil. Saya tak tahu Allah untuk apa. Dia ingat ulama dulu tak tahu. Subhanallah. Buka majmuk semua pendapat ada semua. Buka majmuk semua. Waqila dikatakan perempuan murdi'ati pendapat yang lemah. Perempuan yang mengandung. Perempuan yang mengandung tak perlu qada puasa dia. Kerana itu pendapat Ibn Abbas. Begitu juga waqila yajuzu at-tadhiyah bid-din. Maka Ibn Abbas kata harus kita berkorban dengan ayah bapa. Harus berkorban ada tu. Ayah bapa kan ayatan tu boleh kita berkorban. Pendapat Ibn Abbas. Tapi wallahualam dia suka jaga pendapat dia nak bagi apa? Sebab tu dia kata apa? Gharib tumrah. Kau ganjil pada orang kau kenal. Itu bahasa besar. Kau cari kesukup benda-benda yang ganjil, gharib. Kau bagi ganjil lagi pada orang, tumrah kau kenal. Orang sebut maka untuk apa? Kau nak bagi kau tak kenal mudah saya. Ini pepatah. Gharib. Kau ganjil ke diri orang lain. Subhanallah. Setengah kita ini baru. Dia ingat ulama kita pernah jumpa. Dia ingat ulama dulu tak pernah jumpa. Kata ulama dulu sebagian mazhab Syafi'i sini. Babi bukan najis mughalladhah. Tapi memang sebut bahas semua. Tapi mereka bawa yang mana diterima oleh umum manut bil maslah kefahaman pada Islam. Ini cari pendapat orang persoalan. Ustaz betul ke ustaz? Orang perempuan mengandung tapi khudar puasa. Betul ke? Betul. Kata ini pendapat Allah betul ke? Subhanallah. Ulama jumhur kita kata apa? Allah sebut Al-Quran. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. Siapa terlalu sakit pada bulan Ramadan, dia sakit atau musafir bulan Ramadan, dia ganti pada hari yang lain. Orang sakit, dia sakit selama-lamanya kan? Ramadan sakit, bukan dah sakit sama. Kalau sakit selama-lamanya, tak dapat sembuh, cukup fidyah. Sebab bila ada puasa, sakit terus kan? Begitu juga perempuan hamil, dia pada hamil seumur hidup kan? Ya, dia akan tak perlu qada puasa dia apa? Kalau dia hamil seumur hidup. Adakah orang perempuan hamil seumur hidup? Makna dia sebut, makna dia pada perempuan hamil tadi ada makna sakit. Bulan puasa dia hamil, lepas puasa dia bersalin. Kaya ganti balik. Boleh faham ke? Tiba-tiba dia jumpa mendapat Ibn Abbas, dia kata apa? Ijtihad dia terus. Sama lah kita, nasib baik. Farid, jangan belajar. Tidak, tak. Pendapat Umar tak terima, ubahlah. Tengok pendapat Ibn Abbas ni. Sebab itu mengapa ulama sebut pendapat Ibn Abbas? Sebab dia menyalahi pendapat jumhur para sahabat. Okey, sebab tu tasarruful imani manutun bil maslah. Sebab tu kalau orang faham benar Islam, faham Islam secara keseluruhan. Sebab tu banyak sebut. Kau nak khilaf masalah solat tak apa. Masalah solat kalau tak sini, kalau tak itu kurang boleh tak. Tapi kalau imam dia akan letak syarat. Kalau imam masjid ni komisi bermazhab Syafi'i letak sini. Sebab apa? Nak jaga makmum lah. No, dia di sembahyang mazhab puan letak di sini. Dia di mazhab sembahyang puan letak di sini. Supaya apa? Masalah orang awam yang tak faham dah tadi. Imam letak. Tapi kau sendiri buat, kenapa apa? Sebab saya sebut. Nak pegang pendapat sama. Kalau masing-masing nak tunjuk ego dia. Kata dia betul. Apa? Bukan lagi solat, masalah rumah tangga. Saya sebut kan? Rasulullah sebut apa? La talaqa fi ighlaq. Tidak ada talak dalam keadaan terkunci. Kalau tidak ada pendapat rasmi, masalah ini saja. Huru hara rumah tangga. Tidak ada talak dalam keadaan terkunci. Imam Syafi'i sebut terkunci ni apa? Dipaksa. Tidak ada talak dalam keadaan terpaksa. Sebab apa? Orang dipaksa ini terkunci pilihannya.
Imam Ahmad kata terkunci sini maksudnya apa? Maksudnya marah. Sebab orang marah ini terkunci kewarasan pemikirannya. Suami pilih mazhab apa? Ahmad. Aku mazhab Ahmad. Aku ahli sunnah. Mazhab Ahmad di Imam Hadis. Imam Bukhari dan Bukhari. Aku mazhab ahli hadis. Masuk terkunci situ marah. Tak jatuh talak dalam keadaan marah. Isteri pula Syafi'i. Telah aku belajar di masjid-masjid. Yang tak jatuh talak dipaksa saja. Jadi suami balik marah sangat bini dia. Tak buat kopi pada dia. Nah, aku cerai kau talak 3. Jatuh tak jatuh? Jatuh tak jatuh? Suami kata tak jatuh. Isteri kata jatuh. Isteri kata jatuh. Suami kata tak jatuh. Nak bagaimana? Suami dah dekat isteri jangan. Kau telah ceraikan aku. Mana aku cerai tak jatuh? Di mama kata, tak aku bukan Syafi'i. Rumah tangga pun keluar Rasul. Faham tak? Tapi sayangnya kita yang jadi berlaku sekarang, huru-hara sekarang keluar. Kita belajar bab solat. Masuk bab solat sikit kita saja. Belajar apa? Kita belajar cerita susu. Sedangkan fikir bab taharah sampai bab Itqil Ummahat atau bab as-sayd. Bab cara perintah hubungan sesama negara. Tapi itulah. Balik-balik itu saja. Bab bid'ah masuk ni bid'ah bulan Syakban, bid'ah masuk apa? Sekarang ni tak tahu. Sekarang kurang serang. Dulu bid'ah 20 atau 8 rakaat. Tadi tak kena tak tahu. Mana Rasulullah buat? Ulang tu saja. Bulan Syakban buat apa? Baca-baca doa sampai mati. Bila kita nak faham agama? Kalau begitu saja perbahasan kita. Orang tak faham mati. Baca tauhid bid'ah tak bid'ah. Sampai situ saja ilmu kita. Wa hadza mablagh min al-ilm. Itulah kemuncak ilmu mereka. Jadi kita minta sampai sini. Tasarruful imam manut bil ala ra'iyah manut bil maslahat. Tindakan imam kepada rakyat dia berdasarkan masalah yang dia masalah diri dia dan seluruh umat Islam. Nanti kita tengok, kita bahas lagi. Sekiranya bertemu masalah diri yang mana perlu kita utamakan. Sebab tu kita dalam Islam ni semua kita tengok dia sistem ekonomi dia sendiri pun dia bukan seperti kapitalis yang memberi hak sepenuhnya kepada pemilik harta untuk membelanjakan harta. Untuk sebab hak kapitalis ni meminimumkan modal untuk memaksimumkan keuntungan. Dia bagi kebebasan kepada pemodal. Bukan juga sosialis. Sosialis apa? Semua hak milik, tidak ada pemilikan harta. Semua hak negara. Tapi Islam tak. Dia tengok semua masalah. Sebab tu Rasulullah sendiri pun dia tak mau meletakkan harga apa? Sebab tu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Okey, jelas ya? Ini cukup sekat tu ada soalan ke? Minggu depan kita masuk huraian. InsyaAllah أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا للحامدين حمدا للشاكرين حمدا مزيدا يا رب لك السلطان اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا المتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allah tidur dia. Mau tidur dia.